Tatkala Rasulullah SAW kembali ke Mekah, Khadijah mendapati perniagaannya dijalankan oleh baginda dengan penuh amanah dan keberkatan. Selamat datang ke Tom Store, yang most wanted online show. Malam ini dalam tajuk live Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-16, bercerita tentang kisah Rasulullah SAW daripada saat kelahiran sehinggalah saat terakhir, iaitu sampailah baginda wafat. Kita menggunakan kitab sirah. Kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan juara pertandingan menulis sirah Nabawiyah yang dianjurkan di Makkah Al-Mukarramah sekitar 46 tahun yang lalu. Membina bahtera rumah tangga bersama Khadijah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Rasulullah SAW kembali ke Mekah, Khadijah mendapati perniagaannya dijalankan oleh baginda dengan penuh amanah dan keberkatan. Perkara itu belum pernah diperolehi sebelum ini. Pembantunya Maisarah memberitahu, sepanjang menemani Nabi Muhammad, baginda memiliki kepribadian yang menyenangkan. Baginda berperilaku mulia, berfikiran tajam, jujur dalam bertutur kata dan berniaga dengan cara yang penuh amanah. Khadijah berasa bahawa dia telah menemui kembali barang hilang yang selama ini dia rindukan. Padahal dia seorang wanita yang dikagumi sehingga para pembesar dan pemimpin berhasrat untuk menikahinya. Namun dia menolak. Dia menceritakan gejolak hatinya itu kepada teman karibnya, iaitu Nafisah binti Muniyah. Khadijah meminta bantuan daripada Nafisah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad untuk meraih peluang untuk bernikah. Keinginan Khadijah rupanya disambut baik oleh Rasulullah SAW. Baginda segera menyampaikan hasrat itu kepada bapa-bapa saudara baginda. Lalu mereka pun pergi menemui bapa saudara Khadijah. Mereka meminang Khadijah untuk Rasulullah SAW. Setelah semua persiapan dibuat, pernikahan pun dilaksanakan. Akad nikah mereka dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudar. Pernikahan itu berlangsung setelah 2 bulan Rasulullah SAW kembali dari Syam. Baginda memberi mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta muda. Ketika itu umur Khadijah telah mencapai 40 tahun. Khadijah ialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah. Selama Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain. Semua anak Rasulullah SAW dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Anak pertama Nabi ialah Qasim. Disebabkan itulah baginda dipanggil Abu Qasim. Seterusnya ialah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah digelar dengan sebutan Al-Tayyib, iaitu yang baik, dan Al-Tahir, iaitu yang bersih. 2 anak lelaki baginda, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Sementara anak-anak perempuan baginda semuanya tetap hidup sehingga datangnya Islam. Mereka semua memeluk Islam dan turut berhijrah ke Madinah. Mereka semua meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup kecuali Fatimah yang meninggal setelah 6 bulan kewafatan Nabi. Daripada episod-episod yang sebelum ni, suku kaum Arab Jahiliyah biarpun mereka mengalami keruntuhan moral yang teruk, tetapi masih ada di kalangan diorang yang masih mengamalkan kehidupan yang bermaruah, terutamanya golongan bangsawan. Merupakan golongan yang sangat menjaga maruah, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga tata susila, menjaga tingkah laku. Mereka tidak sembrono buat hal benda-benda yang tak bagus. Jadi perkahwinan Khadijah dan Rasulullah sendiri ketika itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang sebelum ni. Anak Nabi ada 7 orang, ada 3 lelaki dan 4 perempuan. Semua anak Rasulullah tu semua datang daripada Khadijah, kecuali anak yang bernama Ibrahim bukan datang daripada Khadijah. 3 anak lelaki Nabi ni meninggal di hadapan mata Nabi. Waktu Rasulullah masih hidup lagi. Jadi 3 orang anak ni mati semasa masih kecil. 4 orang anak perempuan Rasulullah ni, 3 orang meninggal sebelum Rasulullah sendiri meninggal. Kecuali Fatimah meninggal selepas 6 bulan Rasulullah meninggal. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, keputusan bijak ketika pemulihan Kaabah. 35 tahun setelah Rasulullah SAW lahir ke dunia,
orang Quraisy merobohkan dan membangunkan semula Kaabah kerana Kaabah ketika itu hanya berupa susunan batu-batu yang sedikit lebih tinggi daripada tubuh manusia. Tingginya 9 hasta sejak dibangunkan kali pertama oleh Nabi Ismail. Kaabah tidak beratap menyebabkan para pencuri sering memasukinya dengan memanjat dan melompat dari atas untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Akibatnya bangunan yang telah tua itu semakin rapuh dan dindingnya pecah-pecah. 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Mekah dilanda banjir besar yang luapan airnya sampai ke Kaabah, sehinggakan bila-bila masa saja Kaabah boleh roboh. Pada mulanya, pemulihan Kaabah tidak dapat dilaksanakan kerana kaum Quraisy lebih suka untuk membiarkan bangunan asal Kaabah seperti seadanya, hingga akhirnya diputuskan juga untuk memperbaiki Kaabah. Tetapi dengan kesepakatan bahawa mereka tidak akan memasukkan apa-apa ke dalamnya kecuali perkara yang baik. Maka mas kawin pelacur, wang daripada hasil penjualan dengan sistem riba serta barang rampasan tidak diterima. Namun begitu mereka masih juga berasa takut untuk merobohkannya. Hingga akhirnya Walid bin Mughirah al-Makhzumi memulakan menghancurkan dinding Kaabah. Melihat Walid tidak mengalami apa-apa, mereka semua mengikutinya. Mereka terus merobohkan Kaabah sehingga tiba bahagian dasar yang dahulunya dipasang oleh Nabi Ibrahim. Selepas itu mereka mula membangunkannya kembali. Kaabah yang dibina daripada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tingginya, dia punya dinding Kaabah itu, dia tinggi sikit dari kita. Kurang beginilah. Macam ni. Tinggi sikit dinding Kaabah. Tak macam Kaabah sekarang. Kaabah sekarang tinggi. Tinggi. Dia sekitar macam 2 tingkat kah? 2 tingkat kah 1 tingkat? Tinggi Kaabah sekarang. Kaabah dulu tinggi macam ni saja. Lepas tu tiada bumbung. Tiada bumbung. Jadi orang sedang-sedang manjat boleh mencuri di dalam. Jadi masyarakat Arab waktu itu fikir kita perlu perbaiki Kaabah. Jadi semua orang sebenarnya takut untuk baiki Kaabah tu, sebab untuk baiki Kaabah mereka perlu kasih roboh dulu bangunan lama baru buat bangunan baru. Sebab kalau ndak roboh bangunan lama, dinding baru tu ndak boleh dibuat. Ada satu orang lelaki namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi, adalah bapa kepada Khalid al-Walid. Dia yang duluan pergi kasih roboh dinding Kaabah tu. Baru semua orang datang ikut kasih roboh ramai-ramai. Kos untuk membangunkan Kaabah yang baru ni, dinding Kaabah yang baru ni, diorang semua sepakat tidak mau menggunakan sumber-sumber yang haram. Semua mesti duit halal. Diorang tahu Kaabah bangunan yang mulia, ada penjaganya, jadi dia mesti dibina dengan menggunakan hasil yang halal. Mereka membahagikan Kaabah menjadi beberapa bahagian. Setiap bahagian dikhususkan pembangunannya kepada satu kabilah. Setiap kabilah pun mula mengumpulkan batu-batu lalu membangunkan bahagian yang menjadi bahagian masing-masing. Orang yang merancang susun bangunan adalah arkitek berbangsa Rom bernama Bakum. Ketika pembangunan telah sampai pada tahap perletakan kembali Hajarul Aswad pada tempat asalnya semula, orang Quraisy berselisih tentang siapa yang layak mendapat penghormatan meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Perselisihan tersebut berterusan hingga 4 atau 5 hari. Situasi terus panas hingga nyaris-nyaris menjadi pertumpahan darah di tanah haram. Mujurlah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi meredakan suasana dengan menawarkan cadangan agar keputusan atas perselisihan mereka diserahkan kepada orang yang pertama masuk menemui mereka melalui pintu masjid. Mereka semua menerima cadangan tersebut. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahawa orang yang pertama memasuki ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka melihat baginda datang, mereka berseru, "Ini dia Al-Amin, kami redha terhadapnya, inilah Muhammad." Tatkala baginda sampai di hadapan mereka, mereka terus menceritakan permasalahan mereka kepada baginda. Baginda lantas meminta sehelai kain yang panjang dan lebar, lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Lalu baginda meminta semua pembesar daripada setiap kabilah untuk memegang hujung kain. Baginda menyuruh mereka untuk bersama-sama mengangkatnya. Setelah mereka sampai di tempat perletakan Hajarul Aswad, Rasulullah mengambilnya dan meletakkannya di tempat semula. Inilah penyelesaian bijak yang diredai oleh semua orang. Ketika hampir selesai membangunkan Kaabah, orang Quraisy kehabisan modal yang diperoleh daripada hasil yang baik. Maka mereka membiarkan bahagian sebelah utara sebanyak 6 hasta yang kemudian disebut sebagai Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membina pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak dimasuki kecuali oleh orang yang memang mempunyai keperluan. Tatkala pembinaan dindingnya sampai setinggi 15 hasta, mereka membuat atap untuk Kaabah yang disangga dengan 6 buah tiang.
Ketika pembangunan selesai, Kaabah kelihatan berbentuk seperti kabus yang tingginya mencapai 15 meter. Bahagian sisinya terdapat Hajarul Aswad dan sisi lawannya mempunyai panjang 10 meter. Hajarul Aswad diletakkan pada ketinggian 1.5 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk bertawaf. Sementara sisi lain terdapat pintu dan sisi lawannya mempunyai panjang 12 meter. Dengan pintu setinggi 2 meter di atas permukaan tanah di sekeliling Kaabah, bahagian luar terdapat kerangka bangunan yang terletaknya paling bawah yang dinamai dengan Syadzirwan dengan ketinggian lebih kurang 0.25 meter dan lebar kira-kira 0.3 meter. Syadzirwan merupakan sebahagian daripada bangunan asal Kaabah yang dibiarkan di situ oleh orang Quraisy. Bila sudah selesai, hampir selesai pembinaan bangunan Kaabah ni, jadi semua ketua-ketua kabilah ni ada bergaduh sikit sebab mau cari siapa yang paling layak untuk ambil Hajarul Aswad tu untuk simpan balik di tempat asalnya. Sebab bila diorang kasih roboh bangunan Kaabah tu, Hajarul Aswad kan diorang kasih keluar. Nah, bila sudah buat balik bangunan tu, diorang mau pasang balik Hajarul Aswad. Jadi semua ketua-ketua kabilah ni bergaduh. Cakap akulah yang layak untuk simpan Hajarul Aswad tu balik di tempat asalnya. Semua pun mengaku siapa yang layak, siapa yang layak. Sampai diorang bergaduh hampir perang. Memang tu orang Arab. Benda kecil pun diorang bergaduh. Bergaduh besar lah, sampai perang-perangan. Sampai bawa satu kabilah terus berhantam. Semua orang tak sampai kata putus siapa yang layak untuk simpan Hajarul Aswad. Jadi tiba-tiba datang satu orang namanya Abu Umayyah. Abu Umayyah bagi cadangan. Okey, macam ni. Pintu utama Masjidil Haram tu, siapa orang pertama masuk daripada pintu itu, orang pertama masuk, orang itulah akan tentukan macam mana kita mau uruskan Hajarul Aswad ni. Siapa yang lebih layak untuk simpan di tempat asalnya. Semua orang setuju. Okey, semua setuju. Allah telah takdirkan bahawa orang yang disebut itu adalah Rasulullah sendiri yang datang orang pertama masuk daripada pintu depan Masjidil Haram. Jadi bila orang semua tengok Muhammad, ini dia Muhammad Al-Amin. Kami setuju, kami redha kalau Muhammad ni yang bagi keputusan. Sebab memang Rasulullah terkenal di kota Mekah. Seluruh orang kenal, semua orang kenal bahawa Rasulullah ni adalah orang yang paling amanah, paling bercakap benar, paling bertanggungjawab, paling bersopan santun. Dan yang paling terbaik akhlaknya antara seluruh warga kota Mekah yang ada ketika itu. Jadi semua redha. Bila diorang ceritakan masalah diorang pada Rasulullah dengar, jadi Rasulullah terus bagi cadangan. Okey, ambil satu kain putih 4 segi, kain putih. Jadi setiap ketua kabilah tu pegang di hujung-hujung penjuru kain tu. Kemudian Hajarul Aswad disimpan di tengah-tengah. Jadi semua sama-sama angkatlah pegang kain. Lepas tu bawa dekat dengan Kaabah. Bila sudah dekat dengan Kaabah, Rasulullah ambil di tengah-tengah tu, terus Rasulullah pasang di Kaabah. Jadi siapa yang sebenarnya simpan asal balik Hajarul Aswad tu di tempat asalnya? Bukan kabilah tu, Rasulullah yang simpan. Tapi biarpun macam begitu berlaku, semua orang redha. Semua ketua kabilah tu redha. Sebab Muhammad yang buat, Muhammad yang cadangkan, dorang semua redha. Itulah Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Safa Gel. Apa keistimewaan As-Safa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Safa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Safa Gel. Okay, tajuk seterusnya, kepribadian menakjubkan sebelum kenabian. Sepanjang meningkat dewasa, Nabi Muhammad telah menghimpunkan sifat yang paling baik dan pernah ada pada seluruh generasi manusia. Baginda menampilkan sebuah model luhur dalam berfikir dan menganalisis keadaan secara tepat. Baginda dikagumi manusia lantaran kecerdasannya, pemikirannya yang asli dan sifat istiqamah baginda menempuh pelbagai ujian yang sesuai dengan fitrah. Berkat kesabaran, baginda mengambil sikap berdiam diri untuk waktu yang lama. Baginda sanggup berfikir panjang sehingga sibuk dengan kegiatan berfikir itu dan tidak kenal letih menggali kebenaran. Berbekal akalnya yang pintar dan fitrah dirinya yang bersih, baginda menelah lembaran demi lembaran fenomena hidup, perilaku dan karakter manusia dalam pelbagai situasi di tengah-tengah masyarakat. Hingga akhirnya baginda muak menyaksikan segala bentuk khurafat yang mencemari kehidupan manusia sehingga baginda sentiasa berusaha untuk menjauhinya.
Baginda hidup di tengah-tengah manusia dengan menjaga kemaslahatan dirinya. Jika ada kebaikan yang boleh diperolehi, maka baginda akan ikut serta dalamnya. Jika tiada, maka baginda lebih suka menyendiri. Baginda tidak minum arak, tidak makan daging sembelihan yang dikorbankan untuk berhala, serta tidak pernah menghadiri amalan dan perayaan untuk berhala. Bahkan semenjak kecil baginda selalu menjauhkan diri daripada berhala-berhala batil itu, sehinggalah tidak ada hal yang lebih baginda benci selain daripada berhala-berhala itu. Baginda marah setiap kali mendengar orang bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Latta dan Uzza ni nama berhala. Nama berhala. Tidak diragukan bahawa Allah melindungi baginda dengan penjagaannya ketika kecenderungan jiwa baginda bergerak untuk menikmati sedikit saja kesenangan duniawi atau reda untuk mengikuti tradisi yang tidak terpuji. Perlindungan Allah terus turun untuk menjadi penghalang antara baginda dengan keburukan-keburukan tersebut. Ibnu Atsir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah aku berkeinginan untuk melakukan keburukan yang sering dilakukan oleh kaum jahiliyah kecuali 2 kali. Pada kedua-dua kali itu Allah menjadikan penghalang antara diriku dengan keburukan tersebut sehingga aku tidak jadi melakukannya dan tidak lagi berkeinginan untuk melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Suatu malam aku berkata pada seorang remaja yang sedang mengembala kambing bersamaku di atas bukit di pinggir kota Mekah, bagaimana kalau malam ini kau menjaga kambingku? Aku mahu masuk ke kota Mekah menikmati suasana malamnya seperti yang sering dilakukan oleh pemuda-pemuda di sana. Temanku itu menjawab, ya, aku akan melakukannya. Maka aku segera bergerak. Tatkala sampai di rumah pertama di kota Mekah, aku mendengar muzik. Aku bertanya pada orang ramai, apa yang berlaku sekarang ini? Mereka menjawab, pesta pernikahan si Polan dengan si Polan. Aku pun cuba duduk untuk menikmatinya, namun begitu Allah menutup telingaku dan membuatku tertidur. Ketika aku bangun, rupa-rupanya hari telah siang. Aku pulang menemui temanku tadi. Dia bertanya kepadaku, bagaimana suasana semalam? Maka aku ceritakan saja apa yang kualami padanya. Pada malam yang lain, aku cuba melakukan hal yang sama. Aku berkata kepada temanku seperti yang kukatakan sebelum itu. Aku masuk ke kota Mekah dan mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelum itu. Sejak itu aku tidak lagi pernah berkeinginan untuk melakukan keburukan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah yang menyatakan, ketika Kaabah dibangunkan semula, Nabi Muhammad dan Abbas bekerja memindahkan batu. Abbas berkata kepada baginda, angkatlah hujung pakaianmu bawahmu hingga ke atas lutut. Itu akan mengelakkan batu daripada melukaimu. Disebabkan itu baginda jatuh tersembam ke tanah. Kedua-dua mata baginda terbeliak tajam ke langit. Beberapa saat kemudian baginda sedar dan berkata dengan penuh sesal, ini terjadi kerana pakaian bawah tadi. Lantas baginda melabuhkan kembali pakaian bawahnya, lalu mengemaskan kedudukannya. Dalam riwayat lain disebut, sejak itu aurat baginda tidak pernah kelihatan walaupun sekali. Nabi Muhammad menjadi manusia istimewa dalam kaumnya lantaran perilaku baginda yang menyenangkan, akhlak yang baik dan kepribadian yang mulia. Baginda ialah seorang yang paling unggul daripada kalangan kaumnya dalam hal kewibawaan, paling indah tingkah lakunya, paling terhormat cara hidup berjirannya, paling menonjol lemah lembutnya, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling unggul kebaikannya, paling baik amalannya, paling menepati janji dan paling istiqamah dalam menjalankan amanah. Kaumnya menggelar baginda dengan gelaran Al-Amin, iaitu yang dipercayai, lantaran dalam diri baginda terhimpun seluruh bentuk kesolehan dan ciri-ciri yang mengundang keredaan Allah. Sebahagian kesolehan baginda disebutkan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Baginda memikul sendiri semua bebannya, memberi kepada yang tidak berpunya, menjamu tetamu dengan baik dan menolong sesiapa yang berusaha menegakkan kebenaran. Rasulullah memang sudah sedia terkenal dengan sifat dan perangai baginda yang mulia sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Memang Allah muliakan Rasulullah dengan sifat-sifat ini. Salah satu penyebab utama ialah waktu Rasulullah masih budak, tinggal di perkampungan Bani Israil, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dada baginda, dicuci hati baginda tu. Itu salah satu sebab lah kenapa Rasulullah boleh ada akhlak yang mulia. Selain daripada itu, Rasulullah dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan walau satu pun perkara-perkara yang melalaikan
Jadi kita nampak ada dua peristiwa yang berlaku tadi. Sewaktu Rasulullah cuba untuk menikmati pesta yang selalu orang Arab jahiliyah buat ni. Jadi Rasulullah mau ikut sikit lah. Jadi ada dua kali Rasulullah cuba ikut. Jadi dua-dua Allah tidurkan Rasulullah. Jadi Rasulullah tak sempat pun menikmati. Jadi disebabkan dua kali gagal, Rasulullah terus tidak ada keinginan sudah untuk mencuba lagi untuk pergi mau menikmati pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan yang melalaikan ni. Sepanjang proses selepas Rasulullah berkahwin, dapat anak, kemudian Rasulullah sampailah umur 40 tahun, dekat-dekat mau dilantik menjadi Nabi dan Rasul ni, Rasulullah rasa dia nampak suasana sekeliling yang terlampau teruk, keruntuhan moral, penindasan, penyeksaan, aktiviti-aktiviti yang meruntuhkan akhlak. Jadi Rasulullah muak dikelilingi oleh benda-benda begini. Rasulullah sendiri nampak orang sembah berhala. Rasulullah benci dengan berhala-berhala tu. Kenapa orang Arab jahiliyah ni meminta-minta, memohon-mohon, memuja-muja benda yang tidak memberikan manfaat kepada dorang. Terang-terang berhala tu dorang sendiri buat, boleh dorang sendiri pergi sembayang di sana. Tidak memberi manfaat. Sebab yang membenteng kita ni daripada berlakunya perkara-perkara yang tak bagus ialah pengetahuan dalam ilmu agama yang tinggi. Dalam ilmu agama yang tinggi. Sebab tu dia beza kita belajar akademik dan belajar agama. Belajar akademik kita belajar ilmu sains, fizik, kimia, sastrawan, belajar engineering, belajar medical. Ini semua akademik. Dia beza bila kita belajar dengan ilmu agama. Akademik dan ilmu agama ada dua benda yang berbeza. Dia bukan dua benda yang sama. Sebab hanya ilmu agama ni saja yang boleh benteng diri kita daripada melakukan benda-benda yang tak bagus. Sebab tu kenapa biarpun ada orang yang berpelajaran tinggi akademik, berpangkat tinggi, masih buat benda-benda yang tak bagus, masih buat benda-benda yang jahil. Sebab ketidakfahaman dengan ilmu agama. Sebab tu pentingnya kita ni dalam proses membesar, proses mendidik anak-anak, mestilah dikuatkan dengan ilmu agama dahulu. Selepas kekuatan ilmu agama itu ada, barulah kita hantar mereka pergi belajar akademik. Sebab apabila mereka sudah ada base agama yang betul-betul kuat, asas agama yang betul-betul kuat, bila mereka masuk ke dunia akademik, mereka akan dapat pandai bawa diri. Mereka akan dapat tapis mana ilmu yang salah, mana ilmu yang bertentangan dengan hukum hakam Islam, diorang akan tolak. Sebab mereka ada asas agama yang betul-betul kuat. Sebab tu penting asas agama tu dalam proses pendidikan anak-anak sebelum dia menjadi remaja. Apatah lagi bila dia menjadi remaja, penting untuk dia menguasai bidang ilmu agama yang lebih dalam. Supaya apabila dia sudah berada pada umur 18-20 tahun, dia sudah ready untuk menghadapi dunia luar. Dunia luar yang mencabar. Jadi dekat-dekat hampir menjadi Nabi dan Rasul ni, Rasulullah banyak menyendiri. Jadi kita akan nampak episod yang akan datang, episod yang ke-17, macam mana Rasulullah mula menyendiri di Gua Hira. Rasulullah suka menyendiri. Rasulullah sendiri-sendiri macam mana mau buat. Rasulullah sendiri tak tahu apa mau buat. Apa yang Rasulullah tahu, Rasulullah tak suka dengan keadaan sekeliling, kehidupan kota Mekah. Sebab tu Rasulullah pergi menyendiri, pergi di tempat tinggi. Rasulullah nampak kan Gua Hira. Siapa yang sudah pernah pergi Gua Hira, pergi umrah, pergi haji, pernah naik, nampak Gua Hira tu agak tinggi sikit, boleh nampak kota Mekah yang luas. Nampak kota Mekah. Jadi Rasulullah nampak kota Mekah tu daripada atas. Dia cuma menyendiri, mau ubat hati, tenangkan hati. Rasulullah mula membawa diri ke dalam Gua Hira, sampailah Jibril datang membawa risalah yang pertama. Jadi itu secara official Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi alhamdulillah. Satu saja untuk perkongsian pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah